Harga beras tempatan stabil, tidak naik seperti didakwa. Jaminan kerajaan kepada Felda untuk struktur semula pinjaman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yang Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat untuk wukuf di Arafah dan seterusnya bermabit di Muzdalifah. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah. Facebook rasmi Istana Negara memaklumkan Sri Paduka Baginda berdua seterusnya menyempurnakan tawaf dan sa'i haji di Masjidil Haram. Baginda menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dikurniakan keafiatan untuk berwukuf di Arafah dan bermabit di Muzdalifah sebagai persiapan peringkat akhir haji. Baginda berdua turut menzahirkan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat beragama Islam. Baginda turut berdoa agar segala pengorbanan rakyat Malaysia dalam menjaga keharmonian serta kesejahteraan negara akan diberi ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda turut berdoa semoga jemaah haji Malaysia memperolehi haji yang mabrur dan selamat pulang ke tanah air tercinta. Sri Paduka Baginda berdua dijadual berangkat pulang ke tanah air pada 2 Julai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Felda untuk menstruktur semula pinjaman agensi tersebut melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan. Ia usaha memulih dan menstabilkan kedudukan kewangan Felda selain menjamin model perniagaan lebih mampan. Beliau yang juga Menteri Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan sebahagian besar penstrukturan semula pinjaman Felda ini akan melibatkan pengurangan prinsipal hutang Felda bersama institusi kewangan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Ia juga akan mengurangkan kos kewangan Felda terhadap kadar faedah yang dikenakan serta membolehkan Felda memberi pemansuhan 80% hutang peneroka berjumlah 8.3 bilion ringgit yang dilaksanakan pada 2021. Kerajaan juga telah menambah baik tata kelola penyaluran dana Felda dengan melantik Amanah Raya Trustees sebagai pemenang amanah transaksi akaun. Langkah itu bagi memastikan pelan transformasi Felda di landasan tepat memenuhi keperluan accountability dan integriti. Baik, harga beras putih tempatan tidak mengalami sebarang kenaikan seperti yang didakwa setengah pihak sehingga menimbulkan kerisauan pengguna. Ya, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, harga kawalan maksimum beras putih tempatan di peringkat pengguna masih RM2.60 sekilogram seperti yang termaktub dalam peruntukan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Harga untuk tempatan memang tidak pernah naik. 26 ringgit untuk harga runcit untuk ini, dan kamu berbanding. Apa yang you nampak di sana pun 26. 25 lagi. Over lagi. So maksud dia tak ada isu kenaikan harga beras tempatan. Kita juga telah mengambil tindakan awal dengan membuat penetapan harga kawalan maksimal jualan beras putih tempatan di peringkat kilang juga dan juga borong sejak 2 minggu yang lalu. Chan bercakap kepada media selepas mengadakan operasi beras putih OPBP bagi meninjau harga dan bekalan beras bersama penguatkuasa kawal selia padi dan beras di kilang dan pasaraya sekitar Kajang, Selangor. Mengenai beras putih import, beliau berkata harganya tidak dikawal kerajaan dan bergantung kepada harga pasaran. Harga yang ditawarkan di peringkat runcit bagi kampit 10 kg antara RM28 ke RM32. Di sini ada tulis harga runcit 36.80 sen kan. Ini harga runcit yang recommended retail price. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Datuk Azman Mahmud berkata, mana-mana pihak yang didapati menaikkan harga beras tempatan sewenang-wenangnya akan dikenakan tindakan undang-undang. Tarik lesen pada mereka dan kita akan dakwa di mahkamah.
Baik, keputusan Mahkamah Rayuan The Hague Belanda menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mendapatkan pengiktirafan dan penguatkuasaan award akhir sebanyak $14.9 bilion yang dikatakan diperoleh melalui proses timbang tara mengesahkan pendirian Malaysia bahawa timbang tara itu tidak sepatutnya berlaku. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, permohonan sedemikian tidak sah sejak awal lagi dan award akhir yang dikatakan itu adalah terbatal. Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Azalina berkata keputusan itu dibuat secara tegas berdasarkan 3 alasan. Pertama, tiada award akhir boleh diberikan secara sah kerana pembatalan pelantikan Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara oleh Mahkamah Sepanyol yang melantiknya sekaligus membatalkan semua tindakannya. Selain itu, Tribunal Timbang Tara juga ditubuhkan dengan betul yang membawa kepada penolakan permintaan pihak yang menuntut. Alasan kedua ialah tiada perjanjian timbang tara yang sah wujud, menyebabkan tiada prosedur timbang tara boleh berlaku mengikut undang-undang. Menurut Datuk Seri Azalina, Mahkamah memutuskan perjanjian 1878 tidak mempunyai klausa timbang tara yang sah memandangkan klausa yang merujuk kepada Konsul Jeneral Borneo untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian tidak boleh disifatkan sebagai satu klausa timbang tara. Walaupun mereka berbuat demikian, klausa yang didakwa dirujuk oleh pihak yang menuntut dalam apa juga keadaan tidak berfungsi dan tidak boleh dipercayai. Alasan ketiga pula ialah penangguhan penguatkuasaan yang luar biasa bagi award akhir yang dikatakan di Paris adalah alasan lanjut untuk penolakan yang menyebabkan award itu tidak mendapat pengiktirafan dan penguatkuasaan di Belanda. Baik, sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang UiTM, Dr. Umi Hani Masud berkata, tuntutan kumpulan Sulu itu tidak sah kerana Undang-Undang Timbang Tara Antarabangsa memperuntukkan bahawa persetujuan atau perjanjian yang sah adalah asas proses timbang tara. Konvensyen New York memerlukan perjanjian atau klausa timbang tara bertulis dalam perjanjian agar award timbang tara boleh dikuatkuasakan. Sekiranya perjanjian timbang tara tidak wujud, walaupun wujudnya award timbang tara, mahkamah tidak akan menguatkuasakannya. Hakim Mahkamah Rayuan The Hague juga berpihak kepada Malaysia kerana teks perjanjian 1878 antara Sultan Sulu dan Syarikat Borneo Utara British tidak mempunyai klausa yang mengikat pihak-pihak terlibat untuk timbang tara. Dalam kes ini, teks perjanjian antara Sultan dan Syarikat Borneo Utara British mengatakan bahawa sebarang pertikaian antara pihak-pihak akan dibawa untuk pertimbangan atau penghakiman Konsul Jeneral Duli Yang Maha Mulia di Brunei. Oleh itu, waris Sultan Sulu perlu berujar bahawa rujukan kepada pertimbangan atau penghakiman Konsul Jeneral Duli Yang Maha Mulia di Brunei sesuai dengan takrifan perjanjian timbang tara. Menurut Mahkamah Tinggi Sabah, klausa ini tidak merujuk kepada timbang tara. Baik saudara, berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung takbir Hari Raya Adil-Adha bersama-sama Perdana Menteri dari Masjid Ashabus Solihin, Taman Rakan Kajang, Selangor. Ya, dan berita perdana boleh terus diikuti di saluran berita RTM 123 MyTV dan RTM Klik. Raikan Aidil-Adha tahun ini dengan penuh keikhlasan serta semangat pengorbanan dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan, ceruk dan rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Selamat menyambut Hari Raya Aidil-Adha 1444 Hijrah. Seikhlas pengorbanan daripada kami di RTM. Bertemu kembali. Lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri ke Laos bukti Malaysia terus mengangkat semangat persahabatan negara ASEAN. Menerusi strategi kerjasama baharu dilihat platform memperkasa rantau ASEAN. Wartawan Jazmaidi Aruf menyediakan rangkuman penutup siri lawatan rasmi Perdana Menteri ke Laos.
Memenuhi jemputan Perdana Menteri Laos Dr. Sonsai Siphandone, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa lengah mengisi jadual kerjanya pada 26 dan 27 Jun untuk terbang ke negeri sejuta gajah ini. Diraikan dengan sambutan rasmi oleh Dr. Sonsai, kedua-dua pemimpin duduk berbincang bagi mengatur strategi kepentingan bersama. Menetapkan satu kaedah kerjasama dan memberi perakuan untuk memberi kerjasama kepada Perdana Menteri Laos yang akan mempromosikan ASEAN. Itu di atas sebab mengapa saya pilih Laos dan menyegerakan lawatan atas nasihat dan Kementerian Luar. Kedua-dua pemimpin menyaksikan pemeteraian 3 memorandum kerjasama yang bakal menghubungkan Lembah Mekong dengan Malaysia. Antaranya jalinan rangkaian integrasi kereta api. Dua hala ekonomi boleh bantu Malaysia to Laos and then businessmen kalau boleh dapat benefit on that and masuk tanah air. Malah beberapa penerokaan pelaburan baharu bakal digerakkan iaitu pembekalan tenaga boleh diperbaharui untuk mengangkat Laos sebagai battery of ASEAN. Tenaga nasional melihat Laos ini sebagai satu negara yang boleh memenuhi keperluan sejagat ASEAN dari segi keperluan bekalan tenaga. Perpaduan ummah tidak dilupakan. Minoriti Islam di Laos bakal diberi bantuan dari segi pendidikan serta membantu memperkukuhkan pegangan dengan usaha penterjemahan Al-Quran ke bahasa Lao. We are proud to see him and somebody from that high level come here to meet us. Alhamdulillah. Lawatan ini telah meletakkan hubungan dua hala pada landasan yang lebih baik dan mesra. Langkah-langkah konkret dalam mengukuhkan kerjasama dua hala dan serantau sudah pasti untuk kebaikan rakyat kedua-dua negara. Sekian saja laporan dari saya Jasmadi Arif dan juru kamera Syukri Saibu dari Vientiane, Kop Chai Lao. Terima kasih, Laos. Inisiatif Usahawan Tani Intan bakal diperkenal bulan hadapan melibatkan projek pertanian dan makanan. Ia sebahagian daripada inisiatif pendapatan rakyat IPR diterajui Kementerian Ekonomi. Jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, fasa pertama Intan menyasarkan pelibatan 4,000 peserta membabitkan 1,000 ekar tanah di seluruh negara. Projek-projek untuk 1,000 ekar pertama tanah-tanah kerajaan ini telah pun mengenal pasti rakan-rakan strategik dari kalangan agensi pertanian kerajaan persekutuan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan negeri yang akan mengusahakannya, yang akan membantu kita menangani aspek bekalan makanan di jangka masa sederhana dan panjang. Rafizi turut memaklumkan satu kerangka dasar gaji progresif sedang dibangunkan pihaknya bersama Kementerian Sumber Manusia untuk pertumbuhan gaji yang lebih sekata dan inklusif. Kerangka itu bakal dibentang kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 pada Ogos. Kementerian Luar Negeri sedang mengenal pasti dan mengesahkan status 134 mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di Filipina yang dipercayai rakyat Malaysia. Jumlah itu daripada 2,714 mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan, buruh paksa dan tahanan salah. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang dipercayai warga negara Malaysia akan menjalani proses siasatan, dokumentasi dan deportasi ke Malaysia dalam masa terdekat. Kedutaan Besar Malaysia mengesahkan bahawa pihak berkuasa tempatan Filipina telah membuat serbuan ke atas sebuah syarikat. Dalam serbuan itu, pihak berkuasa berjaya menyelamatkan mangsa-mangsa sindiket jenayah berkenaan yang terdiri pelbagai negara termasuk Malaysia. Kemenangan calon PAS Dato' Ahmad Amzad Hashim telah dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya Terengganu setelah didapati wujud unsur rasuah dan sogokan ketika kempen di Parlimen itu pada PRU 15. Penganalisis sepakat modus amalan sedemikian mencabar undang-undang serta mencemar prinsip demokrasi negara. Menurut Profesor Dr. Jayum Anak Jawan, pilihan raya perlu dibuat secara adil tanpa salah guna kuasa atau kedudukan. Semua sepatutnya bertanding di atas kebolehan, kemampuan masing-masing. Bukan menggunakan kedudukan lepas, kedudukan sebagai parti pemerintah, kedudukan sebagai menteri. Sementara
Kabinet baru belum, jadi mereka menggunakan kemudahan-kemudahan pejabat untuk ke sini ke sana dan sebagainya. So jadi itu membuatkan satu mockery of demokrasi, mockery of pilihan raya. Bagi Profesor Dr. Wong Chin Huat pula, isu pembatalan itu merupakan amaran untuk semua parti politik yang bertanding dalam mana-mana pilihan raya akan datang. Jangan berkempen dengan cara yang rasuah atau secara menyogok. Jangan salah gunakan kuasa penyandang sama ada sebagai kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri sekalipun menang pada malam pilihan raya. Kemenangan itu boleh digugat kemudian oleh mahkamah. Kedua-dua penganalisis juga berpendapat amalan rasuah dan salah guna kuasa perlu ditangani sebaiknya, sekaligus menguatkuasa undang-undang bagi melindungi proses demokrasi pilihan raya yang bebas, bersih, adil dan berwibawa. Khazanah Nasional Berhad akan menerajui inisiatif pembangunan negara melalui platform pelaburan hijau baharu bertujuan menarik pelaburan domestik dan luar negara. Platform tersebut akan digerakkan UEM Group Berhad, anak syarikat milik penuh Khazanah. Pengarah Urusan Khazanah Dato' Amirul Faisal Wan Zahir menerusi kenyataan memaklumkan pelaburan dan pembinaan perniagaan dalam sektor hijau menjadi fokus utama. Antaranya tenaga boleh diperbaharui, teknologi bangunan hijau dan kecekapan tenaga serta ekosistem e-mobility. Platform itu akan turut memacu agenda penyahkarbonan negara dan meningkatkan kemahiran rakyat dalam sektor hijau untuk jangka masa panjang. UEM Group akan melancarkan strategi komprehensif dalam masa terdekat menggariskan rancangan pelaburan strategik, perkongsian serta kerjasama dengan entiti tempatan dan asing. Baik, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga harian di seluruh lebuhraya dijangka mencecah sehingga 5.1 juta transaksi sempena Aidil Adha esok. Pertambahan ini dijangka berlaku secara berperingkat bermula semalam sehingga 3 Julai depan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata semua syarikat konsesi lebuhraya diarahkan untuk memastikan tiada kerja pembinaan dan penyelenggaraan jalan dilakukan dalam tempoh tersebut bagi melancarkan aliran trafik. Saya telah mengarahkan seperti masa kita cuti Hari Raya Aidilfitri tidak akan ada kerja-kerja penyelenggaraan dijalankan semasa dari 27 hari bulan kemarin hingga 3 hari bulan Julai ini supaya tidak mengganggu kelancaran trafik masa seminggu ini. Lembaga Lebuhraya Malaysia turut mengeluarkan purata harian trafik di Lebuhraya Utara Selatan dijangka mencecah 2 juta kenderaan, manakala KL Karak dan Lebuhraya Pantai Timur masing-masing boleh mencecah sehingga 170,000 dan 60,000